Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dan hari ini Abang nak sampaikan dua cerita. Cumanya cerita yang kedua dan ketiga adalah daripada orang yang sama, pengalaman yang sama. Cumanya cerita yang pertama okey, cerita yang kedua dengan ketiga agak sensitif sikit, tapi Abang minta maaf sangat-sangat kalau ada yang tersentuh. Abang minta maaf dulu. Jadi, marilah sebelum kita mulakan cerita, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, banyakkan rezeki kita, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan juga diberikan kerahmatan dan kebahagiaan kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, dan moga-moga Allah menganugerahkan syurga buat mereka berdua. Jadi hari ini Abang sampaikan dua lagi cerita, moga-moga menjadi hiburan dan iktibar. Tanpa membuang masa, kita terus terjun kepada cerita. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang perempuan yang bernama Azi. Yang ini nama sebenar, bukannya nama gelaran, dan dia bagi izin pada Abang untuk sampaikan gunakan nama dia. Berlaku dekat satu pasaraya terkenal dekat negeri Sarawak. Tapi dia minta izin dekat Abang, janganlah dia beritahu nama pasaraya tu, sebabnya dia kata takut terjadi fitnah. Berlaku pada tahun 2020. Tak nak tersilap dah tarikh ni. 2020 cerita dia macam ni. Azi bertugas dekat pasaraya tu sebagai seorang manager. Kalau tak silap Abang, sama ada supervisor atau manager, tapi dengan kata lain dia jadi bos lah dekat situ. Jadi dia kata dia menguruskan urusan yang berada di tingkat 3. Semua kedai-kedai yang berada di tingkat 3 semuanya di bawah pengawasan dia. Jadi dia kata memang tugas dia agak mencabar, tapi pada masa yang sama dia seronok bekerja dekat situ. Selama dia bekerja dekat situ, dia banyak kali dengar kawasan yang paling seram dekat pasaraya itu adalah kawasan tingkat 3. Nanti Abang ceritakan sebabnya. Tapi dia tak ambil hirau sangat, sebabnya kalau dia dapat tahu ataupun dia ambil hirau tentang kisah-kisah seram di tingkat 3, nanti dia jadi takut, sebabnya dia bekerja dalam 2 shift. Shift pagi dengan shift malam. Kalau kena shift pagi atau shift siang, okey dah lagi. Tapi kalau kena kerja waktu shift malam, lepas tu tahu pula bangunan tu banyak makhluk-makhluk aneh, jadi dia akan rasa tak tenteram waktu nak kerja. Jadi daripada tu lebih baik dia tak nak ambil tahu langsung. Kau ada kepala terbang, orang bergolek ke apa, dia tak nak ambil tahu langsung supaya dia bekerja dengan tenang. Tapi dalam dia tak ambil tahu tu, tak sangka pada satu hari dia terkena juga, diuji dengan sesuatu. Kisah dia macam ni. Azi ni walaupun dia bekerja dalam bidang yang sangat susah lah kan, sebagai manager ataupun supervisor dekat kawasan pasaraya kan, dan dia selalu kena sakit kepala. Banyak kali juga dia rujuk kepada doktor, takut sakit kepala dia ni memang ada penyebab-penyebab yang menakutkan. Maksudnya ialah penyakit kan. Tapi Alhamdulillah tak ada, cuma doktor beritahu dia punya kepala dah kena migraine. Maksudnya sakit kepala dia tu adalah migraine, bukanlah penyakit-penyakit yang menakutkan. Jadi doktor kata kalau setiap kali dia kena migraine, dia kena ambil pil untuk menenangkan kepala. Alamak, pelik pula ayat Abang. Pil untuk mengurangkan sakit kepala. Jadi dia boleh ambil pil tu. Nak jadi cerita pada satu hari tu stok masuk. Biasalah kalau kerja pasaraya, waktu stok, nak kira stok tu lah yang paling sakit kepala, yang paling pening kepala tu utama manager dan juga supervisor. Jadi dia kata seharianlah dia bekerja untuk memastikan barang yang masuk tu adalah seperti yang dikehendaki oleh pihak pasaraya. Itu yang pening dia kata. Jadi seharianlah dia sakit kepala sejak daripada pagi sampailah menjejak ke tengah hari. Waktu tu dia kerja shift siang. Abang tersalah kadang-kadang, abang pelat sikit waktu shift siang. Jadi dia kata tak ada masalah, cuma kepala dia sakit. Waktu makan tengah hari lebih kurang pukul 1 macam tu, kawan-kawan dia ajaklah dia pergi makan sama-sama, beli makanan dekat luar, makan ramai-ramai lah waktu rehat. Tapi dia kata dia lebih rela makan pil untuk berehat
dia nak tenangkan kepala dia, sebab dia kata dia bekerja shift siang sampai pukul 7 malam. Jadi tak nak dia kena dalam keadaan yang ready. Jadi dia tak naklah makan ikut kawan-kawan dia pergi beli makan. Dia setakat makan roti yang dia beli pagi tadi. Maksudnya pagi waktu tu lah. Jadi dia kata dekat dalam pasar raya memang tak disediakan bilik untuk berehat-rehat, berguling-guling. Memang tak ada. Yang ada kebanyakan kalau pekerja-pekerja sakit kepala ataupun dalam keadaan tak sihat, diorang akan rehat dekat dalam bilik store. Ayolah lebih kurang bilik store. Dekat dalam level 3 tu ada satu bilik store, dan bilik store tu bentuknya memanjang ke belakang. Dia ada satu lampu, ada satu pintu keluar dan pintu masuk. Itulah pintu keluar, itulah pintu masuk. Tak jadi masalah, dia kata. Jadi lebih kurang pukul 3 waktu tu dia punya kepala dah macam nak pecah. Dia pun makanlah pil untuk merehatkan kepala, pil mengurangkan sakit. Jadi dia pun cari-carilah pot. Sebenarnya awalnya dia nak rehat dekat bilik store di tingkat 3, level 3 tu. Tapi ramai kakak-kakak senior yang lama kerja kat situ, terutama makcik-makcik cleaner, tak kasih dia berehat dalam tu. Dia pun tak tahu kenapa. Tak apalah, dia kata level-level lain ada bilik store, tapi dia lebih selesa pergi rehat dekat level dia sebab dia berkuasa dekat dalam level tu. Dia pun lepas makan pil tu, dia masuk dekat dalam bilik store, dia tutuplah pintu, bukalah lampu, ada aircon dalam tu. Dia kata taklah gelap, terang aja. Dekat dalam tu dia ada meja, dan meja tu sangat dekat dengan pintu keluar. Okay. Jadi dia kata waktu tu mata dia dah mengantuk sebab dia makan ubat tahan sakit. Dia pun tidurlah dekat meja tu. Maksudnya kepalanya dia letakkan ginilah, lebih kurang buat tunjuk contoh. Macam tu dia letakkan dekat atas meja. Jadi dia baringlah dekat atas meja. Belakang dia, kepala dia menghadap pintu, dan belakang dia adalah bahagian store yang memanjang ke belakang. Banyaklah barang sebenarnya. Waktu dia tengah tidur tu, tiba-tiba dia dengar macam ada orang bertapak daripada belakang mendekati badan dia. Waktu tu dia rasa macam dia ni berangan ke apa benda? Sebabnya bila kita makan pil, kadang-kadang pil-pil macam tu kan, pil sakit ke ataupun Panadol, keadaan mental kita tak berapa nak stabil. Sebab kita diminta untuk berehat dengan makan pil tu kan. Jadi dia dengar macam ada orang bertapak, dia buka mata. Bila dia buka mata, dia cuba dengar sekali lagi, tak ada. Jadi dia sambunglah tidur. Bila dia tengah-tengah sedap nak tidur, rehat tak lama, daripada pukul 3 dia nak menjejak pukul 4, dia kata. Itu je waktu rehat dia. Waktu dia dengar ngatur-ngatur mata tu, tiba-tiba dia dengar orang berlari daripada belakang pergi ke belakang dia. Maksudnya daripada belakang tu sampai nak ke belakang dia, terbangun dia. Dah, dia kata seram waktu tu. Tapi dia ambillah, kuatkan hati, pandang belakang. Memang tak ada apa-apa. Waktu tu dalam store tu memang terang. Jadi dia sambunglah nak tidur balik. Dia kata mungkin dia berhayal. Dia kata dia mungkin berhayal. Tapi gerak hati dia cakap benda tu dah betul-betul berdiri kat belakang dia. Cuma dia tak nampak. Tapi disebabkan dia dalam keadaan sakit kepala yang amat sangat, dia buat tak tahu je lah. Tengah-tengah dia baring, tiba-tiba dia rasa ada satu jari lekatkan ke belakang badan dia. Boleh bayangkan jari tu tak letak kat belakang badan dia, dan mula melukis kat belakang dia. Waktu tu dia betul-betul sedar sebab dia buka mata. Tapi dia tak berani nak bergerak. Dia takut ada benda yang tak sepatutnya dia nampak kalau dia toleh ke belakang. Tapi dibiarkan benda tu melukis kat belakang dia. Tapi dia tak jelaskan pada abang bentuk lukisan apa. Dia lukis orang ke ataupun pemandangan tepi sawah ke, dia tak cakap lah kan. Tapi dia cakap benda tu melukis dekat belakang dia. Waktu tu dia bersabar sangat-sangat. Dia takut nak pandang belakang. Tapi makin dia tak pandang belakang, makin galak benda tu melukis dekat belakang dia. Daripada satu lukisan ke satu lukisan. Tak boleh jadi. Cakap, ni ketam bila pula aku nak keluar ni. Jadi dia kuatkan semangat, baca selawat Nabi, dia pandang ke belakang. Tapi tak ada apa-apa pun yang ada kat belakang tu. Memang dia seorang-seorang aja dekat dalam store tu. Lepas tu dia dengar dekat atas kepala dia macam ada orang tergelak. Kalau abang memang tak pandang atas, terus meluru keluar daripada bilik store. Tapi Aziz pandang atas. Dan seperti yang kita semua jangka, dia nampak sesuatu yang dekat atas tu. Dan dia cuba amati, rupanya
hanyalah plastik kosong yang melekat di kawasan bumbung. Tak ada benda lain selain daripada itu. Waktu tu Aziz rasa macam, adakah aku berhayal lagi? Dan dia cuba, apa kata dia nak tidur kali kedua. Tapi waktu dia cuba nak tidur untuk kali kedua, sebab kepala dah sakit, badan pun dah letih, makan ubat tahan sakit, dan dia yakin, cuba yakinkan diri yang benda tadi memang hayalan. Walaupun pada waktu tu dia buka kelopak mata, waktu dia nak tidur, tiba-tiba benda tu cocok belakang dia. Benda ni memang selalu abang kena waktu abang ceritakan kisah seram. Cocok belakang dia, terbangun Mamina tu. Dia terbangun, terus meluru ke arah pintu, buka pintu, keluar, tutup pintu, dia pergi dekat kaunter. Waktu tu dah dekat pukul 4. Lepas tu kawan-kawan dia tanya, "Hai Kak Aziz," dia kata, "tadi kata nak rehat." Tak jadi, ada benda lain dekat dalam store tu kena dengki. Heboh cerita, semua orang tahu cerita tu, yang Aziz kena dikacau oleh sesuatu yang ada dekat dalam bilik store. Okey, jadi bila Aziz bercerita macam tu, my time ni lah ramai rupanya yang berkongsi cerita tentang bilik store di tingkat 3 di dalam kawasan Pasaraya itu. Ada yang mengatakan dulu ada kakak-kakak yang bekerja dekat sini. Dia kata bilik store tu pintunya kejap-kejap terbuka. Kan sekali melintas nampak dia tertutup. Kadang-kadang sekali melintas nampak dia terbuka. Dan ada pernah terjadi pintu tu betul-betul terbuka. Dan waktu tu semua ada, termasuk makcik cleaner, nampak pintu tu terbuka. Dan tiba-tiba pintu tu berdebong masuk, tutup semula. Jadi semua orang menyaksikan apa yang berlaku dekat bilik store tu. Okay, itu kejadian-kejadian sampingan. Ada juga yang cakap dekat dalam bilik tu, kalau diorang nak ambil barang, memang diorang dengar suara orang berbisik-bisik dekat dalam bilik tu. Jadi dengan kata lain, banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa ngeri yang ada dekat dalam bilik tu. Cuma sebelum ni Aziz memang tak ambil tahu. Tapi bila dah terkena peristiwa macam ni, tak nak dia kena ambil tahu juga. Dan akhirnya dia tahulah apa peristiwa seram yang berkait dekat bilik tu. Okay. Jadi bila Aziz korek, kenapa bilik store tingkat 3 tu adalah bilik store yang paling seram? Tapi akhirnya dia dapat jawapan. Waktu Pasaraya itu mula-mula dibuat dekat store tingkat 3, berlaku kejadian bunuh diri oleh seorang pekerja dari luar negara. Datang ke Malaysia buat kerja, dan mungkin dia tak tahan dengan keadaan ekonomi ataupun keadaan keluarga dia dekat kampung. Dia jadi stres dan dia bunuh diri dekat dalam store tingkat 3. Jadi itulah puncanya, store tingkat 3 sampai sekarang berhantu. Itu adalah cerita-cerita. Katanya cerita tu orang tu mati bunuh diri. Ada yang kata cerita tu adalah cerita palsu. Tak dapat nak dipastikan. Tapi itulah yang berlaku dekat Pasaraya di Sarawak, bilik store tingkat 3. Cerita yang kedua disampaikan oleh Laila, berlaku pada tahun 2003 dekat Manjung Perak. Laila cakap peristiwa ni menjadi sesuatu yang iktibar untuk mereka sekeluarga. Laila dah tak ada mak ayah pada tahun 2003. Dia ni ada tak beritahu dia anak yang keberapa, tapi dia dalam adik-beradik lebih kurang 5 orang. Mak ayahnya dah meninggal lama dah. Peristiwanya bermula bila nenek dia, iaitu emak kepada emak dia, tak ada siapa nak jaga. Sebab kebanyakan adik-beradik emak dia semuanya dah meninggal. Tinggallah ada beberapa yang saki-baki. Cumanya yang saki-baki tu pun dah tua. Si anak tak boleh nak jaga nenek. Jadi tugas menjaga nenek adalah jatuh kepada cucu-cucu. Nak hantar ke rumah orang tua-tua tak sampai hati, darah daging sendiri, dia kata. Jadi cucu pun berbincanglah siapa yang menjaga si nenek. Disebabkan Laila duduk dekat rumah pusaka, jadi keluarga Laila dan adik-beradik dia ambil tanggungjawab ini menjaga nenek.
Sepanjang menjaga nenek dia orang yang nenek ni dah lumpuh, terbaring aje lah. Orang kata bedridden kan. Sebab dia ada sakit, macam-macam sakit, tua pula, dah lebih, dah dekat menghampiri 100 tahun. Pada tahun 2003, 96, 97 gitulah. Dekat-dekat umur Ratu Elizabeth kedua yang waktu meninggal itu kan. Dia kata dia menjaga nenek dia, sepanjang jaga nenek dia ni memang tak ada masalah. Walaupun nenek dia ni memang dah terbaring macam tu je, tapi nak bersihkan, nak mandikan tak ada masalah. Dan memang tak pernah ada gangguan apa-apa pun. Okey je. Cumanya yang jadi masalah adalah nak mandikan nenek, lepas tu nak bersihkan nenek punya najis agak susah. Disebabkan nenek dia ni suka mengelesor. Abang tak tahu kalau menggelosor bahasa lain, tapi kalau bahasa keluarga abang dia macam berguling-guling, orang tua kan. Walaupun dia dah tak boleh nak bergerak, jadi dia berguling je lah atas katil. Kadang-kadang katil biasa kan dia tak ada dia punya hadangan tepi. Jadi banyak kali juga nenek dia jatuh ke bawah sampai kan terjadi jugalah retak-retak tulang tu. Jadi Laila pun mohonlah dekat ketua kampung kat Manjung Perak tu untuk dapatkan untuk mendapatkan katil bantuan. Katil yang macam katil hospital yang boleh dia punya kepala boleh naik turun tu kan. Kadang-kadang yang ada automatik, kadang-kadang yang kena buat manual. Sebab keluarga abang pun ada dapat katil bantuan tu untuk nenek abang lah. Nenek abang pun dah tua. Sambung. Jadi dia kata okeylah, disebabkan keperluan tu dia mohonlah dengan ketua kampung, dan atas bantuan daripada beberapa NGO dia pun diberi satu katil baru. Ini adalah dialah orang pertama yang guna katil tu. Okay. Jadi dia kata katil dia pun sampailah dekat rumah. Bila sampai kat rumah dia bersyukur sangat-sangat sebabnya dia boleh letakkan nenek di atas tu. Tak pula katil tu disertakan dengan lapik getah. Jadi kalau walaupun nenek dia dipasangkan pampers, walaupun nenek dia bergerak macam mana, air kencing najisnya dia tak terkeluar daripada pampers. Tak terkeluar dari pampers lah, tak terkena katil sebab dia ada lapik getah. Dia kata okeylah, syukurlah sangat-sangat. Tapi ceritanya bermula sejak katil tu sampai dekat rumah tu. Macam-macam peristiwa pelik. Ceritanya macam ni, antaranya, bukan ni permulaannya. Bila katil tu sampai, diorang pun letaklah katil tu dekat kawasan dapur. Sebab dekat kawasan dapur ada bilik air. Senanglah nak uruskan si nenek. Jadi dengan kata lain, dekat kawasan dapur tu ada satu bilik je lah, iaitu bilik kakak long dia. Jadi Kak Long dia memang suruh letak katil tu dekat kawasan dapur, senang Kak Long dia nak tengok-tengok. Sebab Kak Long dia waktu tu dah kahwin, jadi ada anak seorang waktu tu. Senanglah kalau Kak Long dia dengan nenek dia nak mengerang ke apa pun, nak air ke, senang Kak Long dia tengok sebab Kak Long dia memang rapat dengan nenek dia. Jadi Laila kata okeylah, tak ada masalah. Tapi waktu tu lebih kurang pukul 12 malam, tiba-tiba satu rumah dikejutkan dengan suara Kak Long dia menjerit. Tapi bukan menjerit yang macam bukan. Dia menjerit panggil adik-adik dia, Laila, Amir, Ali. Contohnya lah macam tu. Sini. Lebih kurang pukul 12.30 malam, 12 lebih. Kat pukul 1 lah kata. Jadi semua orang waktu tu ada yang tidur kat ruang tamu, ada yang tidur kat ruang depan TV, ada yang tidur dalam bilik, berterabur semua pergi ke dapur. Takut sebab nenek dah tua kan, takut tiba-tiba nenek nazak ke apa. Tapi bila dia orang ke dapur, Laila kata apa yang dia nampak waktu tu dia tak faham, iaitu katil tu dah ada dekat depan pintu bilik air. Padahal bilik air tu kedudukannya agak jauh daripada katil nenek dia, dan juga bilik air tu terletak agak 2 mata tangga ke bawah sedikit daripada ruang dapur. Tapi macam mana katil tu boleh bergerak ke dapur? Waktu tu diingat sama ada kakak dia lupa lockkan kunci dia punya tayar, ataupun tayar tu rosak. Jadi malam tu juga dia orang cek sebab takut kalau tiba-tiba katil tu bergerak waktu nenek dia ada atas tu, tak tiba-tiba terbalik nenek dia, tahu hara lah pula kan.
Cek tayar, tak ada masalah. Tanya dengan kakak dia, dah lock ke belum? Akak dia kata memang dah lock. Semua orang bagi saksi, memang dah lock benda tu. Tapi macam mana katil tu boleh bergerak ke depan pintu bilik air? Jadi diorang pun letaklah katil tu semula dekat tempatnya. Dan pada malam tu, kakak dia, Kak Long dia dengan suami dia tidur dekat kawasan dapur sebab nak pastikan katil tu tak bergerak semula. Diorang ingat pada waktu tu katil tu bergerak secara automatik lah kan. Sebenarnya diorang tak tahu ada sesuatu kat katil tu. Okey, sambung cerita. Jadi dia kata okeylah, itu malam pertama. Ada sekali malam tu dia kata, waktu tu Kak Long dengan Abang Long dia duduk tidur dalam bilik. Tapi dia tak sangka pada waktu hari tu subuh, masing-masing bangun nak pergi kerja, nak mandi. Tapi semuanya terkejut bila dia tengok katil tu dah terbangun. Macam ni macam faham katil tu dah macam mana gini. Dia patutnya baring dia dah macam ni. Maksudnya nenek dia dah berduduk. Nenek dia bukan baring lagi, nenek dia dah terduduk dah. Dah hampir-hampir nenek dia nak jatuh ke bawah. Waktu tu semua orang pelik, macam mana katil tu boleh tertegak macam tu. Sedangkan tak ada siapa yang nguruskan. Takkanlah cucu-cucu nak buat nenek macam tu kan. Dia kata tak akan terjadi. Tapi macam mana boleh macam tu? Rupanya sepanjang malam tu nenek dia menjerit macam minta tolong. Cerita sebab nenek dia memang dah bedridden, dah panggil nama contohnya along macam tu. Tapi tak ada siapa nak dengar. Sepanjang malam lah nenek tu duduk macam tu, berduduk dalam keadaan duduk macam tu. Memang tak tidur lah orang tua tu. Subuh baru semua orang perasan. Waktu tu memang cuak jugalah. Siapa pula yang buat macam ni? Saling tuduh-menuduh. Tapi tak ada jawapannya. Jadi teruslah diorang pun baringkan balik, tidur balik. Jadi selang dalam beberapa malam tu, Abang Long dengan Kak Long dia memang tidur dekat sebelah katil tu untuk pastikan nenek dalam keadaan yang selamat. Katil tu pula tak boleh nak masuk dekat dalam bilik sebab dia besar. Pintu bilik pula kecil. Memang macam mana nak masukkan, kata. Jadi baringlah akak dengan nenek dia, akak dengan Abang Long dia pun duduklah dekat dalam bilik tu, dekat tepi katil tu untuk pastikan nenek dia tak ada masalah. Okey. Jadi ceritanya kalau abang dia dengan akak dia duduk dekat tepi katil tak jadi apa-apa. Dia ingat macam tu, tapi tak. Ceritanya bila waktu nenek dia nak meninggal, kata. Jadi waktu nenek dia nak meninggal lebih kurang pukul 10 malam macam tu, nenek dia minta disuapkan bubur sebab dengan susu. Dia kata nenek dia tiba-tiba lapar. Jadi Kak Long dia suapkanlah bubur dengan susu. Jadi waktu Kak Long dia suap bubur dengan susu tu dekat nenek dia, mata nenek dia ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, macam seolah-olah memandang sesuatu yang terbang dekat atas nenek dia. Waktu tu Kak Long dia rasa macam nenek nak meninggal ke, sebabnya itu pengalaman daripada mak ayah dia dulu kan, nak meninggal ke, dia kata nenek dia macam ni. Jadi dia pun ajar-ajarlah selawat-selawat nenek, selawat nenek. Alhamdulillah nenek dia ikut. Cumanya mata nenek dia melingas memandang kiri kanan. Waktu akak dia cuba ajar nenek dia supaya berselawat, berzikir sebab nampak nenek dia nak meninggalkan, tiba-tiba katil tu bergegas sendiri sampaikan Kak Long dia menjerit-jerit dan semua orang pergi ke dapur. Lebih kurang pukul 10 malam je tu, semua orang pergi ke dapur. Yang tengok TV waktu tu Laila ada dekat dalam bilik dah tengah baring-baring. Dia kata semua orang pergi ke dapur, semua nampak katil tu bergegas sendiri. Tak nampak sesiapa yang bergegarkan, tapi nampak katil tu bergegas sendiri. Dan katil tu makin lama dia punya gegaran makin kuat. Dan nenek dia seolah-olah macam tergamam bila tengok katil tu bergegar. Dan selang beberapa minit katil tu senyap dan nenek dia meninggal. Tapi dia kata waktu tu berdebar. Dia rasa kesal sangat-sangat. Adik-beradik dia rasa kesal sangat-sangat sebab waktu katil dia bergegar, tak ada seorang pun berani dekat katil tu sebab tergamam dan tak sempat nak ajar nenek tu selawat ke apa ke. Tergamam. Dan tiba-tiba bila katil tu senyap, berhenti, tengok nenek dah meninggal. Dia kata waktu tu semua orang sedih. Dan pada waktu tu semua beranggapan katil tu ada problem. Walaupun tu katil baru, tapi katil tu ada problem. Okey. Jadi kita sambung untuk cerita yang ketiga.
Okey, sekarang kita sambung bahagian yang ketiga, ada sikit lagi. Jadi dia kata, selepas waktu nenek dia meninggal tu, semua orang sibuk menguruskan nenek dia meninggal, panggil orang tukang mandi, panggil bilal wanita untuk uruskan jenazah. Jadi panggil juga beberapa orang lah, saudara mara, semua cucu-cucu cicit semua berkumpul lah dekat rumah pusaka menguruskan nenek dia yang meninggal. Dia kata nenek dia meninggal dalam keadaan yang okey, alhamdulillah, selamat, tak ada masalah, dia kata. Jadi dia kata okey, benda tu berjalan macam biasa, dan pada waktu tu masing-masing dah mula terlupa apa sebenarnya yang terjadi pada katil tu. Walaupun katil baru, dia berjalan depan pintu bilik air, dia bergegar, lepas tu dia punya tilam tu ternaik sendiri. Semuanya diorang dah terlupa sebab sedih si nenek meninggal. Jadi lepas nenek dia dikebumikan, dah kenduri lebih kurang seminggu buat kenduri, sebab keluarga dia banyak harta kan, dia kata buatlah kenduri lebih sikit untuk arwah-arwah mak bapak, pakcik-pakcik semua, dia kata. Jadi pada satu malam, dia kata, pada satu malam lebih kurang pada waktu tu, waktu hujan lebat, tengah malam, tiba-tiba lebih kurang pukul 12, pukul 1 macam tu, waktu semua orang dah tidur, time ni lah dia dengar akak long dia jerit sekuat hati. Lupa abang nak beritahu, katil tu masih ada lagi kat rumah tu. Dia orang tak sempat nak pulangkan lagi, dan dia letakkan dekat tempat asal dia. Jadi malam tu dia dengar Kak Long dia menjerit sekuat hati macam nak pecah rumah tu. Dia jerit abang. Jadi semua orang keluar, walaupun dia jerit abang, tapi semua orang tahulah benda tu adalah benda yang serius. Bila semua orang datang ke dapur, tengok Kak Long dia dah tekupkan muka dekat lantai. Dengan kata lain, Kak Long tu dah terjatuh, dah terjelepuk dekat lantai, dah lekatkan muka dekat lantai. Jadi semua dapatkan Kak Long, semua tengok kenapa Kak Long macam tu jatuh ke apa ke. Jadi ada yang ambil air, bagi air, semua. Jadi Kak Long dia cerita, sebab selepas semuanya dah tenang, Kak Long dia cerita, rupanya tengah malam tu Kak Long ni nak ambil semayang, nak buat semayang tahajud. Lepas tu nak baca Quran sikit untuk dihadiahkan kepada arwah nenek dan mak bapak dia. Waktu dia berjalan ke bilik air, dia tak perasan ada orang atas katil tu. Dan selepas dia toleh, dia nampak nenek dia tengah baring atas katil tu. Time tu Kak Long dia punya terkejut, sebab itulah Kak Long dia menjerit. Bila Laila dengar apa yang Kak Long dia cerita, terus Laila pandang katil tu. Dia tengok, mana tahu ada benda tu pula dekat atas katil tu, tak ada. Waktu tu masing-masing mula memandang katil tu, dan masing-masing baru teringat cerita-cerita yang sebelum ni, peristiwa-peristiwa yang sebelum ni yang berlaku pada katil tu. Jadi masing-masing dah ketakutan. Jadi diorang pun malam tu berbincang, kalaulah terjadi sekali lagi peristiwa pelik macam ni, segeralah diorang nak humban katil, nak pulangkan katil tu kepada NGO yang bagi katil tu pada diorang. Okay. Jadi malam tu Kak Long dengan Abang Long dia dah tak tidur lah dekat kawasan bilik dapur. Dapur ada satu bilik je, dia kata. Kak Long dia tidur dengan bilik dengan dia, dan Laila pun tidur dekat bilik adik dia yang lain, dia kata. Jadi Kak Long dia tidur bilik dia. Malam tu berlalu dengan okey, tak ada masalah. Besoknya hujan sekali lagi. Waktu tu tengah malam hujan, tengah semua orang tidur, tiba-tiba Laila kata dia dengar satu bunyi yang sangat kuat. Dia ingatkan mula-mula guruh, jadi dia teruskanlah tidur. Dia dengar, dia kata bunyi kerpang macam tu. Dia ingat guruh, dia tidurlah, sambung tidur balik. Tiba-tiba di pintu bilik dia ketuk dan dia buka, rupanya adik lelaki dia. Semua adik-beradik dia 5 orang dah menuju ke dapur, dan semua tergamam bila tengok katil tu dah terbalik. Bukan katil tu dalam keadaan basir, katil tu dah terbalik. Dah pelik keadaan dia. Dah masing-masing ketakutan. Diorang betulkan katil tu balik. Malam tu juga humban katil tu dekat luar rumah. Dekat luar lah. Cumanya tilamnya yang dibawa masuk, yang diletakkan dekat dalam rumah, tilam dia. Jadi katilnya dekat luar. Okay. Jadi malam tu juga diorang kata, nak tak nak malam ni, besok ni, diorang kena hantar katil tu dekat NGO. Okay. Dan nak habis cerita dia, tapi ada plot twist kat sini.
Jadi esoknya diorang pun hantarkanlah katil tu keluar. Bila hantar katil tu keluar lah, hantar katil tu ke NGO balik lah, menggunakan lori kawan gitu-gitulah kan. Lepas tu dia ceritalah dengan pihak NGO tu yang berkenaan dengan katil tu. Dia kata, oh ginilah katil ni, ada macam ni lah, ni. Laila dengan adik-beradik dah hantar cerita. Lepas tu yang si orang NGO ni pelik. Takkanlah ada peristiwa gini-gini. Dia kata, katil ni kan baru. Dia kata, tak ada, katil ni memang masalah lah. Gudang cerita. Meyakinkan orang tu katil tu ada masalah. Sebabnya katil tu selepas tu mungkin akan diberikan kepada orang lain yang memerlukan kan. Jadi dia ceritalah gungang. Rupanya orang NGO tu baru tersedar. Katil tu memang katil baru. Tapi tilam tu adalah tilam hospital. Jadi diorang buat kesimpulan, mungkin selama apa yang berlaku ni adalah berpunca daripada tilam. Kita tak tahu siapa yang tidur kat atas tilam tu, bukanlah berpunca daripada katil. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ni. Dua cerita, cuma cerita yang kedua dan ketiga adalah tuan punya orang yang sama, iaitu Laila. Dan juga cerita yang pertama, moga-moga cerita yang abang sampaikan jadi iktibar untuk semua. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan kali ini. Jadi abang mohon mengundur diri. Kita jumpa lagi dalam 2 hari akan datang dengan cerita lain yang orang sampaikan pada abang. Abang cuba sampaikan cerita sebaik mungkin. Walaupun ada yang beritahu abang cerita gitu gini tak faham lah, berbelit lah, abang minta maaf sangat-sangat. Cerita ni dah ada orang ceritakan dulu bang, abang minta maaf sangat-sangat. Sebabnya kadang-kadang si pemberi cerita bagi cerita tu pada ramai YouTuber dan terkena pula abang cerita terlambat, orang lain dah cerita dulu, abang pun tak perasan. Jadi dengan kata lain, kita raikanlah cerita tu sama-sama walaupun orang dah pernah ceritakan. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.